السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara pendengar Ustaz Mahdi Syarudin, saya mendengar ini mereka Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita menyambung kembali bila tafsir ini. Dan saudara ini mereka Allah sekalian, kita telah bincangkan pada ayat yang lalu tentang nikmat orang beriman ini, iaitu doa mereka didengari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada ayat 61, 62 dan 63 daripada surah Ghafir ini, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. Allah yang telah menjadikan malam untuk kamu istirahat dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh Allah memiliki kurnia yang limpahkan kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Demikianlah Allah Tuhanmu pencipta segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Dia, maka bagaimanakah kamu dapat dipalingkan? Demikianlah mereka yang selalu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dipalingkan. Dalam ayat 61 ini tuan, Allah memperkenalkan dirinya sendiri kepada manusia supaya mereka mengenal, mengimani, menyembah, mengesakan dan menolak segala bentuk sembahan selain daripadanya. Jadi Allah mengingatkan dalam ayat ini, Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Ini nikmat, menjadikan malam gelap supaya kalian berhenti bekerja untuk beristirahat. Manakala siang pula adalah waktu untuk kamu bekerja, beraktiviti, berusaha memenuhi segala keperluan. Dan bukan hanya ini saja anugerah Allah SWT kepada kamu, bahkan anugerah Allah dan nikmatnya sangatlah banyak, tidak mungkin dihitung, tidak mungkin dapat dikira oleh kamu. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Allah Subhanahu wa taala memiliki bagai nikmat kepada hamba-Nya diberikan kepada mereka, tetapi mereka ni yang tidak mengerti. Mereka enggan memuji, enggan beribadah kepada Allah SWT, tidak mahu taat kepadanya. Kemudian Allah menjelaskan lagi tentang sifat dirinya supaya manusia beriman dan menolak segala sembahan dalam keadaan dilakukan dengan buta tuli tanpa menggunakan akal fikiran mereka. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Demikianlah Allah Tuhanmu pencipta segala sesuatu. Tidak ada Tuhan yang layak berhak disembah selain Dia. Bagaimana kamu dapat dipalingkan daripada kebenaran untuk mengikuti perkara yang sesat itu? Bagaimanalah kamu ni terpaling ikut benda yang sesat dalam keadaan kamu telah pun mengetahui nikmat yang Allah berikan kepada kamu itu berbagai-bagai. Kenapa kamu masih lagi melihat pada patung-patung berhala yang sama sekali tidak akan beri manfaat dan tidak boleh memberi sebarang bahaya kepada kamu? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimanalah kamu boleh dipalingkan, diperdayakan olehnya? Iaitu sepertilah kamu dipalingkan dari keimanan dan tauhid, padahal banyak sekali dalil dan bukti yang telah dikemukakan. Lantas di hujung ayat ni, kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi yajhadun. Demikianlah kebanyakan orang yang sesat ini dipalingkan waktu dirinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang dikemukakan oleh Imam Al-Baihaqi, bahawa Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pergi ke Baitul Maqdis untuk melihat sama-sama pembukaan Baitul Maqdis berlaku pada zamannya. Maka beliau pun melalui satu tempat yang merupakan gereja
Dan gereja itu kelihatanlah seorang padri duduk dalamnya. Sayyidina Umar pun menjenguk kepalanya ke dalam gereja tersebut, lalu dia pun menangis. Para sahabat yang bersama dengannya merasa hairan. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Sayyidina Umar, mengapa Sayyidina Umar menangis melihat padri ini? Dia seorang yang tidak Islam, kenapa perlu menangis lihat keadaannya?" Sayyidina Umar telah pun berkata, walaupun Sayyidina Umar ni tuan-tuan bukannya seorang Nabi, tapi idea Sayyidina Umar ni memang seperti yang telah dijelaskan Nabi SAW, salah seorang daripada muhaddas. Muhaddas ni makna mulham. Sayyidina Umar ni mendapat ilham yang baik kerana ketakwaannya yang tinggi. Dia melihat keadaan tersebut, merelatekannya dengan ayat Quran, amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ma'. Allah gambarkan dalam Quran Karim, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Mereka ni di dunia kelihatan beribadah kepada sesuatu, mengurung dirinya dalam gereja, tidak berkahwin, kadang-kadang selipar pun tidak pakai, pakaiannya pun macam warna daun kering kalau setengah penganut agama yang lain, kan? Sayyidina Umar berkata, dah lah hidup di dunia nampak hina, besok ke akhirat lagi sekali hina. Kerana mencipta satu cara ibadah yang tidak benar diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lah kat dunia tak berkahwin, ke akhirat besok kena bakar lagi sekali dalam neraka. Tak ke menderitanya orang seperti ini kerana dia gagal mengikuti kebenaran yang telah diwahyukan kepada Rasul-Rasul yang diutuskan kepada manusia. Inilah keadaan padri-padri, inilah keadaan monk-monk, inilah keadaan rahib-rahib agama-agama yang selain daripada Islam. Dia buat satu benda tidak berani. Tak mana dia belajar, tak mana kitab yang dipegangnya. Sayyidina Umar menjadi sedih melihat di dunia hidupnya payah, di akhirat pun hidupnya menderita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia tidak berkahwin, di akhirat besok pun akan dibakar dalam neraka. Itulah Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah berkata kepada para sahabat, barulah mereka memahami ayat amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Di dunia ni mereka mengerjakan satu benda, ke akhirat besok akan dibakar oleh api neraka. Pernah kita bincangkan ayat ini dalam juz amal yang lalu. Jadi para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, golongan yang sesat ini, dia sesat kerana tidak menggunakan akal yang waras untuk berfikir. Adakah patut segala benda yang lakukan ada sifirnya, mengira pun pandai, dalam perniagaan pun hebat, advance, tapi dia boleh mempunyai anggapan-anggapan tertentu. Kecil je dia punya rumah Tuhan, ada tangga kecil saja, bagi buah pun kadang-kadang bagi buah plastik. Inilah manusia yang telah diperdayakan oleh nafsunya sendiri. Apa tujuan dibuat benda seperti itu? Akalnya pun akan berkata, anak-anaknya pun boleh bertanya, ayah buat apa benda seperti ini, sia-sia, benda yang tak ada faedahnya. Maka demikianlah Allah SWT tunjukkan kepada kita bukti demi bukti. Nanti kita akan lihat lagi bukti hujan yang turun dari langit. Masya Allah, semuanya merupakan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang boleh beri nikmat sebegitu? Nanti kita akan lihat dalam surah Al-Baqarah perdebatan berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud. Namrud ini seorang raja yang sangat berkuasa. Dia memiliki kepimpinan yang besar, 2/3 dunia. 3 orang yang memiliki kepimpinan sebesar 2/3 dunia ini. Yang pertama iaitu Zulkarnain, yang kedua Namrud, dan yang ketiga adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi 3 orang manusia ni, 2 daripadanya beriman, seorang daripadanya kafir. Jadi kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrud, sampai Nabi Ibrahim telah berkata, Inna Allah ya'ti bi syamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar. Ibrahim datang membawa, mengatakan kepadanya idea bahawa Tuhanku menghidup dan mematikan. Namun menjawab, aku pun menghidup dan mematikan. Lantas dibawa 2 orang hamba yang berada dalam penjara, di hadapannya seorang dibunuh. Maka dikata, ni aku matikan, dan seorang yang aku lepaskan, maka aku hidupkan dia. Dia menggunakan logik akal. Ibrahim tidak putus asa dengan perdebatan tersebut. Lantas Nabi Ibrahim telah pun berkata, Tuhanku Allah SWT menerbitkan matahari di sebelah timur, maka engkau mengaku jadi Tuhan, terbitkanlah matahari di sebelah barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka bingunglah si derhaka ini. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat yang ke-61 hingga 63 yang sedang kita bincangkan ini, selepas datang tuntutan untuk berdoa dan merupakan ibadah kepada Allah SWT seperti yang telah kita huraikan dalam kuliah terdahulu. Jadi Allah SWT memelihara kamu yang wajib wujudnya, Maha Esa dia, Maha Kuasa dia. Dia mencipta segala sesuatu.
Bila kamu faham perkara ni, kamu akan merasakan benda-benda lain, sembahan-sembahan lain, kepercayaan lain itu adalah mengarut belaka. Jadi demikian halnya, mengapa atas dasar apa kamu wahai musyrikun masih lagi dipalingkan oleh syaitan dan nafsu kamu, kesihatan kamu, hingga kamu enggan mengakui keesaannya. Sebab itu dipalingkan manusia ramai terhadap ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ini ingkar, menolaknya kerana keras kepala sebenarnya. Cuba tuan-tuan lihat dalam majalah Solusi yang lalu, tulisan puisi seorang Hindu yang menampakkan ada unsur tauhid dalam diri, cuma melafazkan saja belum. Masya-Allah, cantik sekali puisi yang telah dihantar itu untuk menampakkan kesedaran Nabi-Nya, awareness Nabi-Nya. Dalam dirinya ada fitrah yang merasakan bahawa yang berkuasa ke atas kita semuanya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba datang hidayah sepenuhnya untuk beliau mengucap saja. Kita doakan sesama tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Seorang Hindu yang bernama Dewi ini menulis saja, masya-Allah, lebih mendalam daripada kefahaman kebanyakan orang Islam. Pemerhatiannya sahaja, belum baca Quran, baca hadis lagi. Kita doakanlah semoga seorang ini masuk Islam bagi ayat Allah SWT. Dalam ayat yang ke-61 berlaku sekali lagi ikhtibak yang telah kita pelajari pada kuliah yang lalu. Allahu alladhi ja'ala lakum al-laila litaskunu fihi wan-nahara mubsira. Ikhtibak, Allah menyebut peranan malam ni untuk kamu litaskunu. Litaskunu untuk kamu rehat padanya. Tapi wan-nahara mubsira, dan siang pula terang benderang. Terang pula, siang pula ada cahaya matahari. Jadi automatically kita akan faham secara automatik, malam gelap untuk kamu berehat dan siang terang untuk kamu bekerja. Kerana itu, penggal yang kedua ni tidak perlu lagi disebut fungsi lawan kepada malam ini, iaitu fungsi siang terang. Tak perlulah disebut untuk kamu bekerja, memadailah menggunakan perkataan mubsir, mubsira. Mubsira maknanya terang, automatik kamu faham ia merupakan satu indikator tuntutan untuk bekerja pada siang hari. Ilawan kepada al-lail litaskunu fihi. Lain tak ada pula disebut muzlim, malam, gelap, tak disebut di sini. Allahu alladhi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Kita lihat kan fungsi yang berbeza. Malam untuk berehat dan siang untuk bekerja, walaupun tidak digunakan perkataan kerja, tapi memadailah perkataan mubsir merujuk kepada terang dan adanya aktiviti pada waktu siang itu. Tentu yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian datang ayat yang ke-64. Allahu alladhi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a bina'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Allah yang menjadikan buat kamu bumi tempat untuk kamu tetap duduk padanya dan langit sebagai bangunan, dan bentuk kamu, membaguskan bentuk kamu, memberi kamu rezeki yang baik-baik. Demikianlah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan kamu. Maka maha banyak anugerah Allah Tuhan di sekalian alam. Ayat ini masih lagi merupakan lanjutan dari bukti-bukti kuasa Allah SWT dan melimpah ruahnya nikmat yang dikurniakan kepada manusia. Kalau ayat yang lalu menguraikan kekuasaannya dalam mengatur alam, mengatur malam dan siang, ini Allah menjelaskan tentang pemberiannya, anugerahnya yang direct kepada manusia. Iaitu Allah gambarkan tentang peraturan bumi dan langit sebagai tempat untuk manusia tinggal, yang melihara menjaga manusia dan memberikan kepada mereka ni peluang untuk mengembangkan potensi dan segala dua aktiviti yang akan mendatangkan kebaikan kepada mereka. Kalau kita belajar bahasa Arab, tuan-tuan, milikilah kamus, contohnya kamus Al-Farid ataupun kamus Al-Aziz. Dua kamus ni sering saya cadangkan kepada tuan-tuan, kerana pengarang kamus-kamus ini begitu menitik beratkan perkataan-perkataan Quran. Jadi artinya kalau kita memiliki kamus ini, mudah untuk kita memahami Al-Quran. Belajar bahasa Al-Quran, kemudian kita lihat bagaimana cara untuk asal-usul perkataan tersebut. Qarara ni dari sudut bahasa Arab, dia adalah dari perkataan qur. Qur ini dari sudut bahasa Arab adalah merujuk kepada bard. Bard maknanya sejuk. Apa pula kaitan qarar dengan bard? Qarar dari perkataan qarra yaqarru qararan, bermakna sabata, subutan jamidan. Jadi asal kepada qarar ni adalah bard,
adalah qur merujuk kepada bard, kerana biasanya waktu sejuk semua aktiviti akan terhenti, terdiam. Kalau binatang di tempat-tempat sejuk ada hibernation, duduk diam. Jadi diambil perkataan qarar ni merujuk kepada bard. Biasanya musim sejuk semua aktiviti akan terhenti. Jadi maknanya bumi ini satu tempat yang selamat, tempat yang aman. Pergerakan padanya boleh dianggarkan, boleh diagar. Maknanya sekali-sekala berlaku gempa bumi itu perkara biasa. Tapi selain daripada itu, manusia boleh membina bangunan yang tinggi, manusia boleh tetap padanya. Air laut pun tidaklah melimpah dengan sewenang-wenangnya. Perkataan qarar ni turut digunakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang lain. Sebagai contoh, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dalam surah Al-Ahzab, Allah SWT menyuruh kepada wanita beriman supaya mereka duduk di rumah, jangan makan peralatan ataupun mendedahkan ataupun tabarruj ataupun berhias dengan perhiasan yang over, seperti perhiasan orang-orang kafir yang tidak ada halal haram. Jadi perkataan qarna menuju kepada orang perempuan supaya duduk senang di rumah. Di rumah ada banyak tanggungjawab, mendidik anak-anak, menjaga suami, mengelakkan berlakunya fitnah dan banyak bergaul di luar. Ini konteks saya. Nanti kita akan lihat di surah Al-Ahzab, insya-Allah. Seterusnya kalau kita perhatikan tuan-tuan, ini mulai Allah sekalian, ayat ni juga menyusun, menggambarkan atur cara hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala agar lahir dalam diri orang-orang yang ingkar ini rasa bertuhan, dan dia merupakan pemangkin untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesakannya. Lagi kita akan lihat dalam kuliah akan datang. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.